Dia sebab kaif ni satu sifat. Dia sebut maksud kaif ni as-surah al-hasilah, gambaran yang terjadi fi nafsi, dalam hati kita. Gambaran tu bukan pen. Gambaran satu rupa yang hasil dalam jiwa, dalam hati kita. Tu ulama kata ini maqulatul kaif. I'tiqad bukan maqulatul fi'li. Maqulatul fi'li ni makna perbuatan tasmi, mengiktikad. Tu mentekadkan sesuatu apa yang ada dalam hati kita. Tapi yang ulama kata maqulatul fi'li tu, dia bunyi kalau dalam ilmu makulat ni, semata-mata i'tiqad tu, semata-mata i'tiqad dia impian. Impian ni dah jadi dah. Kalau kita rebus air tu, dah rebus siap, dah jadi panas, tu panggil fi'li. Masa dia tengah panas tu PN. Dah hasil panas tu daripada memanaskan air, dia panggil impian. Itu dalam makulat. Tunggu dulu. Dia panggil makulatul impian. Kalau duduk tengah hangus tu berarti makulatul fi'li. Terjadinya hangus, impian. Kaif tu sifat, iaitu gambaran yang terjadi, rupa yang terbentuk, yang terjadi. Tapi Syekh pun tak mau sebut sini, dia takut payah. Itu dia kata apa? Bahawa i'tiqad itu annahu kaif, ini dipanggil tadqiqun kalamiyun. Ini menghaluskan perkataan. Tadqiqun kalami, ini orang panggil kalam yang halus, yang cukup halus. La yunzaru ilaih, tak dipandang kepadanya, kepada tadqiq guna di sini. Pada ini perbahasan. Kalau nak bahas pula i'tiqad itu kaif ke ataupun maqulatul fi'li impian, Syekh ini pun takut. Dia kata ni kalam yang tadqiqun kalami, bukan tahqiq, tadqiq. Dia sebut tadi tadqiq tu dia dalam lagi. Ini tadqiq kalami, la yunzar, kita jangan pandang lah. Jadi jangan kita, kalau kita nak kira khilaf memang ada. Maksud Syekh ni, nak kira khilaf memang ada. Dalam fiqh pun begitu. Dalam fiqh nak sebut lagu mana kalau sembelih begini, sembelih 2 kali tu, kan mesti ada perkataan ulama lain. Dia mesti tak ada seorang mana perkataan dari ijma' semua dah. Sebab tu lah ni jadi keliru macam-macam hukum. Ambil Google tu, dia ni ambil pendapat ulama tu hak boleh. Dalam Google hari ni pula ambil pendapat ulama dia tak boleh. Jadi kalau kita tengok, boleh tak boleh? Nak cakap boleh pun boleh ada. Cari Google, hak mana hak boleh? Boleh jumpa, hanya takut. Boleh tak boleh? Ni payah. Sebab tu kalau dalam Google ni kita nak cari hukum, kita senang kadang-kadang lah ni kita tanya hukum pun buat keluar mari zam, mantap mari dan dipatok-patok. Dalam tu ambil cacah marba, dia campur habis. Kalau daging korban Nabi orang kafir, yang saat ni duk keluar pendapat Manawi, pendapat ni Syekh ni bukan semua. Imam Nawawi sendiri pun dalam kitab-kitab dah bukan semua yang jadi muktamad. Patut ke mana jadi muktamad dalam kitab mana? Dia bukan semua ni kita dia sebut Imam Nawawi. Ni tengok ni Imam Nawawi kata. Dia tak semestinya. Dia dalam Google ni dia cacah marba. Dia campur habis dalam. Jadi boleh semua. Hak tak boleh pun, nak cerita tak boleh pun ada, hak boleh pun ada. Macam Syekh kata ni, kalau kita nak bahas kaif ni maqulatul fi'li ke maqulatul kaif ke, kalau nak pandang jenuh. Memang banyak macam pendapat. Dan ni dah kita tengok hak zahir cukup. Mana apa? Tasmim, mengiktikad dalam hati, berpegang tu tasmim. Nak terjemah payah, terjemah sendirilah. Pandai-pandai pada saya lagi bahasa. Itu dia panggil perbuatan tasmim, mengiktikad, menjaga segala akidah kita tu. Dia panggil tasmim, mengawal. Itu dia panggil perbuatan. Kalau kamu tengok kaif dari sudut lain, dari sudut gambaran. Di situ dia bahasan banyak. Macam kita kata iman bertambah dan kurang, ulama bahas. Iman tu bertambah dan kurang. Ulama bahas macam-macam. Kalau makulat, cara makulat. Jadi lalu zon nilai. Jangan kita pandang. Kita tengok di sini. Fa'il khilaf al-i'tiqad la yumbi'u an ta'zimil mun'im. Sedap lagi. Ni kan dia kata puji tu perbuatan yang memberitahu. I'tiqad beritahu apa? I'tiqad berada dalam hati, dia bukan boleh cakap.
Bertindak pun tak, bercakap pun tak. Kalau bertindak macam kita rokok, ini hormat aku ni. Nampak sujud, ini hormat aku. Ataupun, wahai tuan yang mulia, hormat aku. Etikot, mana nak tahu dia mulia aku ke tak? Sebab dalam hati. Ya tak? Fa'in kila al-i'tiqad la yumbi'u, tak memberitahu an ta'zimul mun'im, daripada mengagungkan si pemberi nikmat. I'tiqad bukan memberitahu. La yukhbir wala yadullu. Ujiba, dijawabkan zalikal kil bi annahu al-i'tiqad yumbi, memberitahu. Lawitu li'a alaih. Kalau dimunculkan ke atasnya, ke atas i'tiqad tadi, diterbitkan utli'a ni, atla Allah fi qalbil insan. Lawi tuli'a ni, lau atla Allah fi qalbil insan, kita akan dapat lihat. Kalau Allah berzuhirkan i'tiqad kita tu, kita boleh nampak rupa takzim itu. Nampak? Itu makna lawi tuli'a alaih. Kalau diterbitkan ke atas i'tiqad tadi ini, lawi tuli'a ni, lau ittala Allah fi qalbil insan. Atau, tapi hak ni tak boleh syok no. Benda tak nampak, nanti Tuhan buka. Nanti kalau Tuhan buka hijab, kamu boleh tengok. Kamu boleh tengok tu rupa tu. Di benda ni tak boleh nampak. Guni. Hak ni sedap juga. Awanahu, ataupun i'tiqad tadi, yustadallu alaih, dibuat dalil ke atas i'tiqad tadi bil kau, dengan ucapan. Dengan ucapan dia apa? Kamu ni orang yang baik, kan? Dengan ucapan tadi dia memberitahu, menjadi dalil di atas hati. Kan? Maknanya bukti i'tiqad hati itu ialah dengan ucapan. Dan bukan dekat-dekat bil kau dengan PN. Tapi PN ni dia lebih baik kita ambil kau. Sebab PN itu sendiri pun dia bukan terang sangat, mentakzim lebih daripada kaul, bil kaul. Jadi yustadalu, dibuat dalil dengan kaul, dengan ucapan. Jadi dengan ucapan tu memberitahu perbuatan hati dia. Hati dia memuji seorang tadi. Wa yatahaqqaqu hina idzin, wa yatahaqqaqu hina idzin, maka jadi tahakkuklah, jadi terlaksanalah hina idzin, pada ketika dibuat dalil dengan kaul hamdani, jadi tahakkuk, terlaksana dua puji. Jadi kalau situ makna terbit dua puji. Maknanya kalau seorang tadi dia puji dengan kaul, otomatik dengan i'tiqad. Itu makna wa yatahuni, dan terjadilah hina idzin, hina izas tudilla alaihi bil qaul hamdani, itu pakai bagi yatahaqqaqu, dua puji. Ahaduhuma, salah satu bil qaul, ya, dengan ucapan, wal akhar bil i'tiqad, bil i'tiqad al makhuz, yang i'tiqad yang diambil, yang dipaham minhu minal qaul. Ini maknanya kalau seorang tadi, kalau dia memuji dengan ucapan, makna dia memuji juga dengan i'tiqad. Apatah lagi macam masa kita semayang, kita rokok, kita baca subhanallah dengan i'tiqad sekali. Tiga sekali kita buat dalam semayang. Macam kita illallah kan, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan, asyhadu an la ilaha illallah, kan. Jadi maknanya dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan i'tiqad kita. Perbuatan kita illallah, kita kata illa ilaha illallah, gunanya tangan kita buat begitu, dengan i'tiqad kita sekali, tiga sekali boleh kita sebut illallah. Cuma hak yang i'tiqad tu dipaham daripada perbuatan dan ucapan. Perbuatan kita angkat, ucapan illallah. Wa syukru, dan syukur lughatan, pada lurah huwa alhamdu, memuji, istilahan, puji pada istilah. Jadi kalau kita nak tahu syukur ni, tengok puji pada istilah. Mana? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kauni mun'iman 'alal hamid. Itu kita masuk. Tapi janganlah sebut jangan kita sebut puji lah, jangan sebut hamid, kan?
Jangan sebut alal hamid alal syakir. Tukar dengan syukur lah. Nah, tetapi walaupun syukur tu sama makna dengan puji pada istilah, tapi dengan tukarkan hamid bisyakir. Kita tengok atas. Alhamdu istilahan fi'lun yumbi'u an ta'zimi mun'im min haitsu kauni mun'iman 'alal hamid. Kita tukar 'alal syakir. Itu saja. Senangnya hak yang boleh laju kita laju. Banyak lagi hak kita nak kena ambil. Kita nak kena lalu. Wastilahan, syukur pada istilah. Syukur pula sarful abadi. Mengendali seseorang hamba. Mengguna, sarfu bukan memaling. Kita tak sebut memaling. Sarfu ni ada makna tasarruf. Tasarruf makna mengendali, mengelola, mengguna. Istimal maknanya bukan memaling. Sarfu al-abdi, mengguna, mengendali seorang hamba dengan mana istimal. Jami ama an'amallahu alaihi bima khuliqa li ajli. Mengguna seorang hamba sekalian barang ni daripada nikmat an'amallah yang Allah Ta'ala kurniakan alaihi ke atas abdi, ke atas hamba tadi, bihi dengan nikmat tadi. Dia gunakan, dia tasarruf Pima ni minal ibadat, daripada ibadat khuliqa yang diciptakan ibadat tadi li ajli zalikal a'dha, li ajli ma Allah bayar nak sebut, nak terjemah. Kalau cara domain dia kena baca begitu. Ni sarfu al-amdi tu itu pak masdar aku dapat jami'ah jadi maf'ul. Mengendali, mengguna seorang hamba akan sekalian barang ni nikmat anggota yang Allah kurniakan ke atasnya dengan nikmat tadi pada barang, pada ibadat yang dicipta ibadat tadi untuk anggota tadi. Ibadat ini Allah cipta telinga untuk apa? Untuk dengar Quran. Kita guna telinga ni untuk dengar Quran dan belajar dan mengaji. Itu dia panggil syukur. Allah cipta mata untuk apa? Untuk baca Quran, tengok benda-benda yang baik. Itu dia orang panggil fi ma khuliqa li ajli. Kita guna dia pada apa yang Allah Ta'ala cipta untuk dia. Kalau Allah cipta mulut untuk baca Quran, berzikir, mengajar, itu dipanggil syukur. Kalau kita mulut tadi kita guna untuk menyanyi dan sebagainya, itu orang tak bersyukur. Dia guna, dia tasarrufkan anggota tadi bukan pada Allah Ta'ala cipta untuk tadi. Allah guna kaki, dia cuba cipta kaki untuk berjalan kepada kebaikan. Kalau kita guna untuk datang mengaji dan pergi ke masjid, itu mana orang yang bersyukur. Ini maksud sarfu amdi jami aman Allah alaihi bima khuliqa li ajli. Dia menggunakan hamba tadi menggunakan sekalian anggota yang Allah kurnia kepadanya pada sesuatu yang dicipta anggota tadi untuk dia. Satu ni ibadat, baca Quran, berzikir, yang dicipta anggota untuk ibadat tadi. Kalau mulut dia guna untuk berzikir, tu. Kalau diguna untuk lain, maka dia bukan orang yang bersyukur. Habis. Ni payah sikit ni. Ni mai payah. Jadi syukur ni kita guna anggota kita ini kepada ibadat sesuatu yang Allah Ta'ala cipta untuk anggota tadi. Kita guna telinga untuk dengar perkara yang baik, guna mata untuk melihat perkara yang baik, guna mulut, lidah dengan ucapan yang baik, guna kaki untuk perjalanan yang baik. Itu makna syukur. Tak ada apa situ. Itu syukur. Summa, kemudian i'lam, ketahuilah, anna sesungguhnya alif lam bil hamdi, pada hamdi, pada alhamdulillah itulah. Imma bil istiraqi, ada kalanya istiraq. Istiraq ni menghabisi. Ini dipanggil kaul jumhur.
perkataan majoriti ulama mengatakan alif lam tadi lil istighraq, menghabisi. Maknanya semua segala puji. Au lil jinsi. Kata setengah ulama alif lam lil jinsi. Ni kena tengok dalam ilmu nahwu lah. Ini yang panggil alif lam lil jinsi. Ini seperti mana mengata oleh sahibul kasyaf, iaitu Zamakhsyari. Zamakhsyari dikata alif lam lil jinsi, mana segala jenis puji. Terjemah itulah. Au lil ahdi. Kata setengah ulama alif lam tu lil ahdi. Ahdi ni maknanya maklum dah. Alif lam lil ahdi, yang panggil lil ma'hud, maklum. Maklum apa? Puji Allah bagi Allah tu maklum dah. Tu ulama bahas pula ma'hud tu. Walam. Itu. Jadi alif lam boleh kita kata alif lam lil istighraq, boleh kita kata alif lam lil jinsi, boleh kita kata alif lam ahdi zihni, yang maklum pada hati kita. Dia sebut segala puji tu puji Allah. Ataupun istighraq tu segala puji. Ataupun puji-pujian. Tu. Kalau Baqarah dia kata puji-pujian. Lil jinsi ni segala jenis puji. Itu je. Tapi kalau nak mendalami lagi, jaga dia kena kahwinkan dengan alif lam dengan lil hamdi lam tu, kahwin tu kena lebih cantik. Kalau istighraq dia nak lam tu, kita nak kata istihqaq kan lil milki. Tu dia. Saya duk puasa takut belah-belah. Walam pilillah, alhamdulillah. Alif lam tak parah lil istighraq atau lil jinsi atau lil ahdi. Lil ahdi ni lil ma'hud, kerana maklum. Ma'hud mana maklum, mana puji Allah terhadap dirinya pada azali. Ataupun alif lam lil ahdi ni puji yang ma'ruf sesama kita. Ini alhamdu al ma'ruf bainakum. Itu tak apalah tu. Lam ni ulama nak bahas. Lam pilillah. Kan kadang-kadang kita jumpa guru pondok dia terjemah atau dalam kitab, segala puji milik bagi Allah, segala puji tertentu bagi Allah, kan? Segala puji mustahak bagi Allah. Nak kata mustahak tu masabillah, tertentu, lagu mana milik, kan? Tu ada iktiraf tu. Ada jawab, ada ta'im, macam-macam kita boleh tengok. Baik, pertama lam fillah imma lil istihqaq, lam istihqaq. Apa kalau istihqaq apa mana? Alhamdu mustahaqqun lillah. Puji itu mustahak bagi Allah. Au lil ikhtisas, lil ikhtisas. Lam lil ikhtisas yang kita terjemah, puji itu tertentu bagi Allah. Jadi alhamdu mukhtassun lillah. Tu dipanggil kalau lam ikhtisas. Au lil milki. Mana? Puji itu milik bagi Allah. Jadi alhamdu milkun lillah. Jadi fatahassala min zalika. Fatahassala min zalika, maka hasil daripada demikian itu, ataupun eloknya patah sulur. Patah sulur lah ihtimalatun, jadi fa'il tahsulu. Patah sulur, maka hasillah min zalika, daripada demikian, min ja'lil lam lil istihqaq au lil ikhtisas au lil milki, ihtimalatun tis'atun, ihtimal yang 9, qaimatun yang terjadi, min darbi salasatin, daripada memukul 3, fi salasatin pada 3. Maknanya pukul ni makna kali, 3 kali 3. Jadilah hasilnya 9. Kalau kita kata alif lam tadi ni lil istighraq. Istighraq tu lam tu boleh jadi lam lil jinsi. Lam tadi ni lil istihqaq, ikhtisas lil milki. Begitu kalau kita kata lil jinsi, maka boleh jadi di situ juga lam pada lillah, istihqaq, ikhtisas dan lil milki. Begitu juga lil ahdi. Itu yang dia kata, maka hasil daripada yang demikian, ihtimal 9 yang terjadi daripada mengkalikan 3 pada 3. Maknanya tiap-tiap daripada lam, apabila lam tadi istihqaq, maka
Mungkin bahawa lil milki dan istiqaq dan ikhtisas. Begitu juga kalau lam tadi istighraq, dia begitu juga. Maknanya dia boleh masuk, dia boleh jadi belakang lam tadi ni. Tapi cuma ada ulama buat beza. Ulama buat petua lah, nak tahu lam ni apa dia masuk di antara sifat dan zat, dia panggil istihqaq. Dia duduk di celah sifat dan zat, dia panggil istihqaq. Macam al-izzatu lillah, kemuliaan itu mustahak bagi Allah. Jadi izzah tu sifat, Allah tu zat. Jadi lam ni bila duduk di celah-celah sifat dengan zat, dia panggil istihqaq. Al-izzatu lillah, ini kemuliaan itu mustahak bagi Allah. Dan apabila lam tadi apabila duduk di antara dua zat, duduk di antara dua zat yang berbentuk zat, dia memberi faedah ikhtisas dan tamalluk, milik. Contoh mana? Al-mal li Zaidin. Mal itu tertentu, ada milik bagi Zaid. Jadi mal, harta itu zat, bukan sifat zat. Dan Zaid itu zat. Jadi lam yang duduk di antara dua zat, baina zatain, dia panggil lam lil ikhtisas wal milkiyah wat tamalluk. Al-mal li Zaidin. Itu. Dan puji, baik, kalau kita ikut kaedah dia, kalau itu tak semua boleh dikatakan lam tadi ni istihqaq. Ada lam tadi lil milki. Sebab puji itu bukan zat. Puji zat kan? Puji bukan zat. Alhamdulillah, puji itu bukan berbentuk zat. Alhamdulillah itu bukan zat. Yang zatnya Allah. Sebab itu kan Syekh kata tadi boleh istighraq, boleh istihqaq, boleh ikhtisas, boleh milki. Di situ kalau kita tengok dalam kitab tauhid dan kitab nahwu pun dia bahas panjang di situ. Tapi kata ulama, walaupun dia bukan zat, tapi maksud puji di sini ialah maksud alhamdulillah zawatul hamdi. Ulama takdir zawatul hamdi, zat puji itu lillah, milik bagi Allah. Dia bertakdir zat. Zawatu alhamdi lillah. Punya teruk ulama bahas itu. Kata saya nak cerita dia teruk lagi ni, ada teruk lagi. Kan? Yang ilmu nahwu dia cerita lagi banyak. Dalam kitab Asy-Syarqawi disebut banyak itu. Tak apalah situ. Jadi kita ikut Syekh. Mana lam lil istihqaq boleh, ikhtisas pun boleh, lil milki boleh. Cuma lil milki ni baik. Yamtani'u minha, tertegah daripadanya, daripada ihtimalat, daripada kemungkinan itu. Berlaku 9 kemungkinan, kan dia kata berlaku 9 kemungkinan, ihtimal ni kemungkinan. Tetapi tertegah daripada kemungkinan yang 9 tadi, ja'lul lam, menjadi lam lil milki. Lam lil milki itu tak apa, tapi ma'a ja'li al lil ahdi, kita jadikan alif lam lil ahdi itu tak boleh. Sebab kalau alif lam lil ahdi, dia kena dekat puji Allah terhadap diri dia. Tuhan dia bukan memiliki puji, Tuhan bukan dipermilik. Tuhan dia memilik, bukan dia dipermilik. Kalau kita segala puji milik Allah, kita milik dekat Tuhan, kan? Tuhan dia memilik, bukan dimilik, kan? Tu kalau kita jadi lam, mula nak payah tenggelam lah tu. Menjadikan lam lil milki, alhamdulillah, lam lil milki tak boleh. Kalau kita kata lam lil milki, alif lam tu lil ahdi. Sebab alif lam, kalau alif lam lil ahdi, sepakat ulama ahli sunnah mengatakan bila kata alif lam tu lil ahdi, ahdi maknanya yang ma'ruf, yang maklum. Bila sebut alhamdulillah, segala puji tu makna puji Allah terhadap dirinya pada azali. Dia terkenal kat situ. Kalau kita kata alif lam tu lil ahdi, kalau kita li istighraq li jinsi, kena habis. Kalau kita lil ahdi, dia kena dekat puji Tuhan. Kalau puji Tuhan, kemudian kita nak milik dekat dia, tak boleh. Kalau kita nak kata lam tu lil milki, kita tak boleh milik kat Tuhan. Kalau al-qadim la yumlaku, dia ada kaedahnya, al-qadim la yumlaku. Baik.
Iza ju'ilal ma'ud, apabila dijadikan ma'ud tu huwa alhamdul qadim faqat. Tapi ada je ulama kata alif lam lil ahli tu, ada ulama kata ni alhamdu al ma'ruf bainana. Puji yang popular sesama kita. Kalau sesama kita tak apalah alif lam lil milki. Tapi ada ulama muhaqqiqin mengatakan alif lam tu lil ahli tu dia kena kepada puji Allah kepada diri dia. Kalau kena kepada puji Allah pada dirinya, lam tu tak boleh kata lil milki. Pasal dia kata iza jumila ma'hud huwa alhamdul qadim faqat. Ada ulama kata al-ma'hud tu puji kita sama kita masuk juga. Tak apa lil milki. Kan? Payah sikit. Bukan sikit, banyak. Payah banyak. Tengok dia kata li'anal qadim la yumlaku. Qadim tak dimilikkannya. Qadim tak dimilikkan. Lalu mana kita memilikkannya? Tuhan Malik kan Tuhan Mamluk? Kan? Tuhan bukan dimilik. Kita pergi milik. Segala puji ambil kat Tuhan, ambil kat Tuhan. Oi. Al-Qadim la yumlaku. Tu dia di situ. Bi khilafi ma iza ju'ila al-ma'ud hamdaman yu'taddu bihamdihi. Bersalahan apabila dijadikan ma'hud yang maklum. Alif lam ma'hud tadi hamdaman yuqtaddu, pujian mereka yang dibilangkan, yang diiktibarkan bihamdihi dengan pujiannya. Mana? Kahamdihi ta'ala, seperti memujinya Allah Ta'ala, wa hamdi anbiya'ihi, dan memuji para nabinya Allah, wa awliyaihi, wa asfiyaihi, dan pilihan-pilihan Allah. Ni bukan Allah puji tu. Dapat tu kata yang munahun ni penting. Bukan memuji Allah. Kahamdi seperti memuji Allah. Kalau kita memuji Allah, ngopi idafah masdar kepada fa'il. Memuji Allah, Allah puji tu hamlul qadim. Tak ngopi idafah masdar kepada maf'ul. Seperti memuji akan Allah, siapa puji? Kalau memuji akan Allah, siapa puji? Allah puji kan kita? Kita yang puji. Itu kata nahu nombor 1. Ini idafah masdar kepada maf'ul, bukan idafah masdar kepada fa'il. Kalau seperti ini, seperti memuji Allah Ta'ala. Allah puji Allah tu dia panggil puji qadim. Kan tadi dia kata bi khilafi, maknanya bukan terkenal pada puji qadim. Ni kahamdi seperti memuji akan Allah, dan memuji akan Nabi Allah, dan memuji akan wali Allah, dan memuji akan. Itu dah jawab. Kalau terjemah akan tu idafah masdar kepada maf'ul. Sebab tu kata nahu dia tak boleh. Kalau kita terjemah cara klasik, dia boleh faham. Dan tidak terjemah klasik, dia tak boleh faham kitab klasik. Walaupun dia pandai cakap Arab pun, dia bagi kitab klasik dia tak boleh. Tak boleh. Contoh tu Arab ni yang kata tak mengaji kitab ni, dia bagi ni tak penting. Kalau tu Arab kampung cakap Arab lancak pun, bagi kitab ni dia tak penting. Apa mengaji 3 jawab mesti. Dia bukan tahu. Kadang kami duduk mengaji, saya duduk mengaji dulu, duduk mengaji mantik. Tu Arab duduk tumpang, duduk dengar sekaki tumpang. Tu Arab kan, dia tanpa mengaji apa ni, dia tak kerti apa. Tanpa mengaji mantik pula. Qadiyah istisni'iyah. Ini apa dia ni, qadiyah syartiyah muttasilah. Apa dia ni? Dia tak tahu apa ni, aku tak kerti. Qadiyah syartiyah muttasilah munfasilah. Hoi. Makulat pun lagi dia tak kerti. Jangan kita kata Arab semua tidak. Harap hak mengaji, hak tak mengaji, hak mengaji tak boleh. Kalau dia tak, kalau mantik, kalau Arab tu dia alim, tak ingin mantik, dia tak faham mantik, dia tak boleh. Dia tak lebih. Dia nak mengajar tak boleh. Au limani'il khulu wal jama', limani'atul jam'i wal khulu, mani'atul jam'i, mani'atul khulu. Arab ni tak erti. Kadang Pak Syekh ni tak tahu. Mani'atul khulu wal jam'i, mani'atul jam'i faqat, wa mani'atul man'i, mani'atul khulu faqat. Dengar pun pening lah. Lepas tu ilmu ni dia bukan kata milik Arab. Dia bukan milik Arab.